Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan kita dapat bandingkan pada hari ini, yang mana kita dapat menggunakan masa kita, mungkin waktu siang kita bandingkan waktu malam. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ialah lebih mensantaikan ataupun perkara-perkara yang lebih membawa kita kepada bersama keluarga ataupun mengisi masa lapang yang ada. Cuma pada malam ini insya-Allah kita ambil masa untuk menjenguk hati kita supaya kita dapat mensucikan hati kita dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada ketenangan, membawa kepada manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Yang mana kita duduk dalam majlis ilmu untuk kita memahami dan mendalami hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa malam ini Ahad adalah anjuran daripada Ma'had Al-Munir, yang mana pengetuanya sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syukri Omar, yang mana dia menganjurkan majlis ini pada setiap Ahad, yang mana pada minggu lepas saya tidak dapat hadir, yang mana ada masalah yang tidak dapat dielakkan disebabkan kesihatan yang tidak mengizinkan pada malam itu, ataupun saya ada program lain pada malam itu, saya lupa. Ya. Jadi di samping itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan semak dekat status Facebook saya ni ataupun video ni, di situ ada link ke Ma'had Al-Munir, Ma'had yang menaja pelajar-pelajar tahfiz yang mana di kalangan anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi tuan-tuan kat situ juga ada nombor akaun, dan saya seru dan saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya menderma ke dalam akaun Ma'had dan Munir. Ini dinamakan sebagai amal jariah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang mana insya-Allah dia akan membawa kebaikan dekat akhirat nanti. Pastinya akan membela, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap seorang dekat akhirat nanti di padang mahsyar berada di bawah lindungan sedekah-sedekah mereka. Jadi nampak tak? Sedekah dia akan selamatkan kita dekat padang mahsyar. Kedua, sedekah juga dia akan mengelakkan kita daripada siksaan api neraka. Sebab itu Nabi SAW mengatakan ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Dia kata lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun secebis ataupun separuh ataupun sepotong daripada biji tamar ataupun buah tamar. Buah tamar tak dapat nak sedekah sebiji, dapat setengah separuh pun jadilah. Katakanlah kita sebiji, tak boleh kita bagi sikit-sikit pun jadi. Dalam erti kata, dalam konteks sekarang ini, yang mana kalau kita sebutkan dari segi sudut perbincangannya yang wakil ataupun sesuai dengan zaman ini tuan-tuan, iaitu tak dapat sedekah 100, dapat sedekah RM50 pun jadilah. Tak dapat RM50, dapat 30. Tak dapat 30, dapat 20. Tak dapat 20, dapat 10 pun jadilah. Tak dapat 20, dapat RM5. Tak dapat RM5, RM1 pun jadilah. Kalau tak ada pun dapat tabung tu 10 sen pun jadilah. Ini bagi yang tak ada duit sangat lah. Maksudnya Nabi kata kalau dah tak ada harta sangat, sebiji tamar pun okey lah, jadilah. Maksudnya ada sedekah. Kalau kita hujung bulan, yang mana kita ni tak ada duit, ya, hujung bulan makan telur goreng, makan apa dan sebagainya. Tetapi bila kita rasakan benda tu, kita memang nak kena sedekah, kita rasa rugi tak bersedekah. Nampak tabung tapi dalam poket kita ada RM2, ya tak?
Takkan nak sedekah semua. Ataupun dalam poket ada RM5. Nak makan, nak balik tambang, tak dapat RM1, 50 sen menjadilah. Nampak? Itu yang kita nak amalkan sebagai satu amalan. Nabi kata, seolah-olah Nabi cakap, bab sedekah ni janganlah, kalau boleh jangan tinggalkan, walaupun sikit sekalipun. Kadang-kadang kita makan kedai mamak kan, kedai mamak tu janganlah kita duk sedekah 10 sen, 20 sen, tidak. Kalau ada duit tu sedekahlah RM1, RM2, betul tak? Tapi kalau memang tak ada duit, nampak tu, apatah lagi kalau ada duit baki 30 sen, 40 sen nak masuk dalam tabung tu. Jadikan habit, itulah nanti akan memayungi kita dekat akhirat nanti. Itulah nanti akan menjadi perisai daripada kebakaran api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Baik. Okey. Pada hari ini kita nak sambung pengajian kitab Bahrul Madhi atau kitab Mukhtasar Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang dikarang oleh Syekh Al-Marbawi rahimahullahu taala, yang dia terjemahkan dan disyarahkan, yang mana kita masih lagi dalam hadis bab perkahwinan, yang mana pada hadis yang terakhir kita belajar tentang pensyariatan melihat wanita yang kita hendak pinang. Wanita yang kita pinang tu disyariatkan, disunatkan untuk melihat, yang mana Nabi SAW berpesan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia kata dia akan berkahwin dengan perempuan Ansar. Maka Nabi kata, kamu dah tengok ke belum? Dia kata, belum tengok. Kau tengoklah dia. Mudah-mudahan dengan kamu melihatnya, hubungan kamu akan dikekalkan. Pasal apa Nabi kata melihat wanita yang kita pinang itu, yang kita nak kahwin itu, supaya bila kita tengok, rasa puas hati. Kalau rasa tak puas hati, kita boleh tarik balik. Kita boleh cakap tak jadi. Pasal apa? Kalau kita tak tengok, kita main terima saja, takut-takut nanti bila dah kahwin menyesal. So bila menyesal, kita, perempuan tu diceraikan dalam keadaan ni agak menzalimi, tuan-tuan. Kalau tak nak, kena cerita betul-betul, cakap. Sebab itu Nabi kata, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, tengok wanita yang kamu nak nikah tu. Wanita yang dia nak nikah tu adalah wanita Ansar. Dan Mughirah bin Syu'bah dia orang Muhajir, orang Mekah. Orang Ansar muka dia lain sikit, tak sama lah orang Kelantan, orang Melayu. Mungkin ada perbezaan. Nabi kata sesungguhnya pada mata wanita Ansar tu ada sesuatu. Maksudnya sebab Al-Mughirah ini dia orang Mekah, dia dah biasa dengan kerabat-kerabat dekat Mekah. Dekat Madinah ni muka lain, takut-takut dia tak suka pula mata orang Mekah, orang Ansar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pesan Nabi kena tengok, disyariatkan. So kita dah bincangkan jumhur ulama, ulama di sunnah wal jamaah, termasuklah keempat-empat mazhab mengatakan yang boleh tengok muka kan tapak tangan sahaja. Nampak? Kalau Ibnu Hazm dia kata boleh tengok lebih daripada itu. Itu pendapat yang batil, pendapat yang ditolak oleh di kalangan para ulama sebab dia mazhab zahiri kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang perkara ini, ada juga cara lain kalau kita nak tengok perempuan itu. Kalau kita tak boleh tengok ataupun kita nak tengok lebih daripada itu, lelaki boleh tengok muka dan tapak tangan. Ataupun nak siasat lebih daripada itu, maka kita boleh hantar wakil daripada keluarga kita di kalangan perempuan. Kita suruh mak kita ke, kita suruh kakak kita ke, kita suruh makcik kita. So makcik kita lah yang boleh tengok. So makcik tu boleh tengok, tapi dia tak boleh describekan rambut dia macam mana, haram. Dia boleh tengok sebab wanita Muslim dengan Muslim, dia boleh tengok rambut. Wanita Muslim dengan Muslim, auratnya antara pusat dengan lutut. Contoh kan, Muslimah dengan Muslimah, so mereka berdua bila hadapan, aurat mereka antara pusat dengan lutut, boleh tengok. Bahkan perempuan boleh tengok dada perempuan, tak ada masalah. Cuma bagi saya zaman sekarang ni lebih sopan kalau tutup. Pasal apa? Sebab zaman ni zaman fitnah. Kenapa kita kata zaman fitnah, tuan-tuan? Sebab zaman ni zaman LGBT. Nampak tak? So wanita yang perempuan dengan perempuan antara pusat dengan lutut, nanti jadi lain pula dah, lesbian dan sebagainya. Takut-takut kemungkaran itu berlaku yang merosakkan masyarakat ketika itu.
Ya. Jadi kalau kita nak suruh mak kita tengok boleh. Nak suruh kakak kita tengok makcik boleh. Tapi mak kita boleh tengok rambut dia macam mana. Boleh cerita tengok dia punya apa. Ya, cuma yang dibenarkan dia cerita tu tentang muka dia macam mana dan bau badan dia macam mana. Dan bau mulut dia. Dalam riwayat Nabi kata cium ataupun dekati hidung kamu dekat tengkuk dia. Hidu bau. Ya. Dan ada riwayat bau mulut dia. Pasal apa? Nak tahu kebersihan, nak jaga keterampilan ni, nak tahu. So kalau dekat tengkuk ni, hidu bau tengkuk ni, bau tahu dia ni jaga kebersihan ke, jaga keterampilan, bau tahu. Tapi kalau kat tengkuk ni bau hancing, bau, maksudnya dia tak jaga kebersihan. Nampak? Ataupun mulutnya berbau, dia ni malas bersiwak gigi ataupun memberus gigi. Itu penting. Ya, itu. Dan dalam hadis juga wanita itu dia boleh melihat betis yang ada pada wanita yang lelaki nak pinang tu. So bila tengok betis, dia dapat tengoklah wanita tu gemuk atau tidak. Kalau nampak dia punya betis tu sederhana, dia tak gemuk, tak kurus. Kalau betisnya besar, ya, nampak macam cabi tu, maksudnya badannya cabi. Tapi itu pun dia subscribekan, okey, makcik dah tengok dah. Ya, makcik kata mak dah tengok, mak dah tengok dekat-dekat dah. Rambut mak tak boleh cakap, haram, mendedahkan aurat dia. Ya, saiz pinggang dia mak tak boleh cakap, ini yang mana. Ataupun saiz buah dada je mak tak boleh cakap, haram, tak boleh. Ini yang dikatakan tak boleh. Sebab apa? Ini memalukan wanita itu sendiri. Sedangkan belum tentu kahwin sekalipun. Kalau belum tentu kahwin, takut nanti akan menjadi fitnah. Jadi tak jadi kahwin, dah habis, aurat sudah terbongkar. Cuma dia beritahu, okey, mak boleh cakap dia ni pembersih. Pasal apa? Mak cium kat tengkuk dia, hidu, bukan cium, hidu dekat tengkuk dia, baunya harum, baunya tidak busuk. Dia menjaga kebersihan. Dan bila bercakap tu, bila dekat kat mulut, mulutnya tidak berbau. Maksudnya dia menjaga mulut dia sentiasa bersiwak. Ya, maksudnya sentiasa menjaga keterampilan, bersih di hadapan suaminya. Dan dia juga tidak gemuk dan tidak kurus. Macam mana? Sebab mak tengok petis dia. Macam mana petis dia? Tak boleh bagi tahu. Tak cakap. Ini kena amanah, tuan-tuan. Kalau nak lebih lagi lah. Ya, sebab apa? Perkahwinan itu adalah perkara yang perlu kita tahu. Macam perempuan juga, dia boleh tahu juga lelaki. Lelaki ni dia memang terdedah. Dia memang boleh tengok ngintai boleh. Lelaki aku macam ni. Ya. Sama juga kalau dikatakan oleh para ulama, boleh tak kalau wanita tu dia pergi jumpa lelaki tu pengotor ke, bau badan ni macam mana, boleh, tak ada masalah. Ya, kata kalau wanita tu yang dipinang, so mak perempuan tu datang, dia menghidu bau badan dia, mulut dia macam mana, tengok gemuk tak kurus. Ya, perempuan boleh juga, abah tengok dia pula. Takkan pula dia cek kita aja, kita pun nak cek dia juga. Nanti dah kahwin, hoi, tak tahan bau ketiak dia. Bapak dia boleh cek, boleh apa semua kan. Okey, ternyata lelaki yang pinang kau ni pembersih, wangi kerja dia, pakai baju kemas dan sebagainya, ya, bersiwak dan sebagainya, berhak. Tapi nak tahu gemuk tak kurus, tak ada masalah. Lelaki dia memang boleh nampak lah kan, boleh nampak macam saya perut besar ni kan, badan besar ni, berat pun berat, boleh nampak. Kalau perempuan ni zaman dulu zaman dulu ni boleh tahu dia gemuk ke kurus. Tak susah nak tahu. Pasal apa? Wanita pada zaman Rasulullah tu memang pakai jubah besar, longgar dan labuh. Jadi susah nak tengok. Tapi zaman sekarang kita boleh tengok, ustaz, perempuan tu gemuk ke kurus. Ya, pasal apa? Sebab ramai sebahagian wanita muslimah dekat negara kita ni, tuan-tuan, ataupun dekat dunia ni, pakai baju tak syariah compliant sepenuhnya. Nampak tak? Ya, yang pakai seluar ketat, yang pakai baju yang seng-seng tangan dan seumpamanya. Ya, maka benda-benda macam ni kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak, dan perkara itu tak sepatutnya berlaku. Tak adalah kita kata suruh pakai jubah yang macam guni ke, ataupun pakai jubah, tak ada. Ini pakai jubah biasa. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i yang pendapat kedua, wajah tak apalah. Tapi dah kita pakai pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, lepas tu kita tenyih lagi dengan merah sana, merah sini, mata, memang fitnah. Ya. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, boleh dedah muka, tak wajib tutup muka, boleh dedah muka, ya, tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Tak apa pakai pendapat tu. Walaupun pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i wajib tutup muka, sama ada fitnah ataupun tak ada fitnah. Ya,
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita sebutkan tentang perkara ini, so wanita kena faham ya. Zaman dulu kenapa nak kena hantar wakil cek, kena hidu badan dia, mulut dia kena tengok betis dia, ya. Nak tengok dia gemuk tidak, pasal apa? Zaman Nabi tu tak boleh nak tengok gemuk ke kurus, tak tahu, nak tahu bezanya. Dan perlu ke tahu gemuk dan kurus, yes, kena tahu. Selera berbeza-beza tuan-tuan. Macam juga perempuan, oh saya suka lelaki botak, ya dah. Saya tak suka lah lelaki rambut kerinting. Dan saya pernah juga dengar ada perempuan kata saya tak suka lelaki sikat tengah, rambut sikat tengah. Oh, itu dia. Jadi benda-benda macam ni dia akan timbul rasa tak puas, rasa tak hati, ya, sifat manusia. Selera berbeza-beza, kehendak berbeza-beza, maka perlu ada ketelitian. Itu hak masing-masing. Ataupun dia memang tak nak tengok teliti, cukup dia sendiri tengok muka dan tangan, cukup, alhamdulillah, tak ada masalah. Ya, dan orang kata boleh tak kalau tengok gambar, tengok website dan sebagainya, boleh, tak ada masalah, tapi lebih afdal tengok depan-depan. Itu lebih afdal. Ya. Saya dengan isteri saya dulu tu, bakal bapak saya tunjukkan gambar isteri saya sekarang lah. Saya tengok, cantik. Tapi kan saya nak jumpa betul-betul, nak tengok. Dia pun kena jumpa, saya tengok saya betul-betul. So bila tengok, okey, puas hati, rasa sedap lah mata memandang, hati pun tenang, istikharah pun sedap. Alhamdulillah kahwin, ya, 15 tahun, 16 tahun, alhamdulillah. Jadi begitu jugalah dalam etika nak meminang ataupun nak berkahwin, yang mana sunnah Nabi SAW disebutkan itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung lagi hadis, ya, hadis daripada Mukhtasar Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, kita baca hadis. Wa an Muhammad bin Hatib Al-Jumahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma bainal harami wal halali ad-duffu was-sautu. Daripada Muhammad bin Hatib Al-Jumahi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemisah antara haram dan halal adalah rebana dan suara. Apa maksudnya tuan-tuan? Ya, Nabi kata pemisah antara halal dan haram adalah apa dia? Gendang ataupun rebana dan juga dengan suara. Rebana maksud apa? Pukulan muzik. Pukulan muzik dan begitu juga suara nyanyian. Apa maksud hadis ni? Pemisah antara halal dan haram. Maksudnya yang haram itu zina, yang halal adalah perkahwinan. Maksudnya daripada asalnya wanita, dulu saya dan isteri saya haram, tak boleh. Ya, tak boleh bersetubuh. Tapi bila dah diakad nikahkan oleh bapa mertua saya, jadi halal. Nampak tak? So daripada haram ke halal. So macam mana nak membezakan halal dan haram? Iaitu Nabi kata dengan gendang, rebana dan nyanyian. Maksudnya apa? Di sini kalau perkahwinan diharuskan muzik, diharuskan nyanyian, tidak menjadi masalah. Maksudnya disunatkan kenduri. Dalam kenduri itu dibenarkan juga nyanyian dan juga dibenarkan rebana. Nampak tak? Gendang dan sebagainya, ya. Isu bab muzik ni cerita panjang, diperselisihkan oleh para ulama dan sebagainya, ya. Cuma yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i, yang muktamad juga muktamad dalam 4 mazhab, iaitu muzik hukumnya haram, berdosa. Maksudnya main muzik yang dibenarkan ketika hanya perkahwinan. So perkahwinan itu dibenarkan muzik. Waktu lain pada waktu-waktu yang berbeza tidak dibenarkan. Itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi ada juga pendapat minoriti di kalangan ulama mazhab Syafi'i kata dibenarkan muzik ni. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Begitu juga disebutkan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, dihalalkan ada sebab-sebab tertentu, ya. Jadi yalah, kalau ikutkan hukum muzik ni, gitar ke drum ke, kalau ikut jumlah majoriti yang besar, sepakat 4 mazhab, pendapatnya muktamad, iaitu hukumnya adalah haram. Sebab itu Imam Nawawi kata dalam mazhab Syafi'i, jual beli gitar hukumnya haram. Maksudnya kalau beli gitar dekat Shopee ke beli kat apa, hukumnya haram, berdosa. Ya, duit hasil daripada jualan muzik itu adalah haram. Ya. Tapi of course ada khilaf.
Tapi yang membenarkan jual beli muzik ni terlalu sedikit ulama yang mengatakan boleh. Tapi tak apalah, sebab kita pun dah, kata orang ni dah ikut uruf kan, ikut sekeliling dan seumpamanya. Kalau saya secara pribadi tak adalah. Tak adalah elak lah, memang nak pasang lagu kat rumah ke. Yalah, kadang-kadang tengok TV terdengar juga, kadang-kadang nak buat macam mana, tengok berita muzik, ya. Kalau ikut mazhab Syafi'i haram lah. Tapi tak apa, kita meraihkan adat ataupun uruf yang sudah diamalkan dengan sebegitu lama. Sebegitu lama. Begitu jugalah majlis fatwa kebangsaan, ya, mengatakan muzik diharuskan dengan syarat-syarat tertentu dan seumpamanya. Cuma dalam hal ini tuan-tuan, ya, saya menyerulah umat Islam, kalau boleh jangan involve dengan kerja-kerja macam tu. Jangan jadi ahli muzik, pemuzik undangan, even nasyid sekalipun. Ya, saya lebih suka nasyid yang Syekh Al-Afasi. Muzik nasyid dia sedap, ya. Tapi dari segi sudut muzik tak ada. Jenis suara akapela, sedap. Boleh buat muzik nasyid tanpa muzik. Tapi yalah, dalam masa yang sama kita dari segi sudut keadaan tu kita terpaksa terima lah. Memang masyarakat dekat Malaysia ni sudah terlalu sebati dengan muzik, sehingga kan kita rasa tak sesuai nak gunakan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan muzik tu haram. Nampak tak? Ya, susah dan akan menimbul fitnah sebenarnya. Maka kita terpaksa pakai pendapat Imam Ghazali, terpaksa pakai pendapat Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, pendapat Ibn Hazm dan beberapa kalangan ulama yang membenarkan muzik secara mutlak, ya. Tapi tak apalah, kita ambil pendapat tu, ya, nak buat apa ke. Tapi kalau boleh elakkan daripada sebagai pekerjaan penyanyi yang melibatkan muzik, ya. Jadi yalah, hantar nak belajar muzik ke piano, kalau boleh elakkan, ya. Anak perempuan saya dia minta, Walid nak beli gitar, kata. Kita pujuk baik-baik, janganlah. Ya, tengok Instagram, tengok apa, tengok kawan-kawan dekat sekolah ada beli gitar, janganlah. Betul tak? Dan cuba elak, kalau masuk maktab tu elakkan jadi pada guru muzik kalau boleh. Ya. Sebab apa? 4 mazhab mengharamkan muzik. Cuma kat Malaysia ni kita pakai pendapat minoriti di kalangan para ulama yang membenarkan muzik itu sendiri. Ya, kalau boleh. Ya, kita kata benda ni khilaf, ya, khilaf di kalangan para ulama, bukan ijma' tentang pengharamannya, tapi kita ambil pendapat yang lebih warak. Kita jauhkan daripada unsur-unsur muzik ni semua, ya, unsur-unsur yang boleh melibatkan rezeki kita ni. Kalau nak dengar secara peribadi, silakan, ya, anda nak pakai pendapat tu. Ya, tapi buka kedai muzik, elakkan, jangan. Pasal apa? Ini melibatkan, sebab apa? Majoriti mengatakan jual muzik ni adalah haram. So macam mana zaman Nabi ni, Nabi kata bila kahwin ada gendang suara. Dia gendang tu bukan dijual, tapi buat sendiri. Buat sendiri, bukan buat untuk dijual. Tidak, pada zaman Nabi tidak. Nabi tak benar. Kalau ikutkan fuqaha, tidak benarkan. Ya, maksudnya juga dia kata kan Nabi SAW benarkan kita pelihara anjing. Ya, pelihara anjing untuk jaga kebun, jaga tanaman kita, ya, jaga ternakan kita. So kalau tak dapat anjing tu macam mana kita, kalau tak beli anjing tu macam mana nak dapat anjing? Maksudnya fuqaha kata nak dapat anjing tu tak semestinya beli. Tangkap anjing tu daripada kecil, latih dia, jadilah hak milik kita. So Nabi kata boleh pelihara anjing untuk syarat purpose, jaga tanaman, ya, jaga ternakan, boleh, jaga keselamatan. Tapi bukan semestinya beli, tidak. Beli tak haram. Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi kita boleh. Beli haram. Ya. Tapi macam nak dapat? Tak semestinya jumpa anjing, tangkap, pelihara dia, latih dia, jadi hak milik kita. So ulama kata boleh tak kalau nak pelihara anjing kecil, kita nak latih dia supaya dia dapat jaga harta kita, boleh, tak ada masalah. Ya, macam tu juga muzik. Muzik tu walaupun dibolehkan ketika perkahwinan, bila nak beli, bila nak jual. So gendang itu buat sendirilah, macam tu. Ya. Lepas tu bila kahwin main tam. Tapi jual beli 4 mazhab mengatakan hukumnya haram. Tapi adalah segelintir ulama mengatakan halal, maka kita pakai pendapat tu. Namun jangan keterlaluan lah. Tak payahlah jadi penyanyi, tak payahlah jadi professional musician, tak payahlah jadi macam tu. Betul tak? Ya, dia akan ambil pendapat yang lebih warak, pendapat yang lebih selamat. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka
Hadis ini menjelaskan bahawa disunatkan selepas akad nikah, ya, selepas akad nikah mengadakan kenduri. So dalam kenduri itu disunatkan kita bersukaria. Bersuka macam mana? Dengan gendang, buat tarian macam dekat Hadramaut dia pakai samra, ya. Juga samra, juga zapin, ya, ataupun syarah dan sebagainya, ya, kalau kita tu. Tapi kalau joget ni ataupun nyanyian ni lelaki saja, perempuan tak boleh. Jangan pula nanti kita buat majlis perkahwinan, kita buat karaoke yang perempuan sekali nyanyi. Itu jelas haram. Ya. Ya, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai benda ni berlaku, sampai benda ni boleh menyebabkan kita jadi orang yang ya, hilang pertimbangan. Nak bersorok je pasal kita lupa pertimbangan syarak itu sendiri. Ya, banyak. Ya. Jadi bila saya dah datang majlis perkahwinan, bila start perempuan karaoke, saya pun angkat lah. Jom balik cakap sini, ini perempuan menyanyi meripik tadi. Dia kata, ada kawan saya lah, dia kata, pasal balik ni? Tak boleh lah perempuan nyanyi ni. Nyanyi haram, perempuan nyanyi ni tak boleh. Kalau lelaki boleh tahan lagi. Perempuan kalau nak nyanyi untuk suami dia lah. Ini suara mendayu-dayu apa semua, buat lelaki naik syahwat apa buat. Apa benda. Ya. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baca tilawah Al-Quran tu bolehlah juga, tak ada masalah. Ini nyanyi benda semua tu. Ya, kalau kita tahulah, kalau kita tahu perkahwinan itu macam saya lah. Kalau kita tahu perkahwinan tu ada nyanyi-nyanyi tak, saya tanya. Tuan, perkahwinan ni ada nyanyi-nyanyi tak? Perempuan nyanyi ada tak? Ya. Ada, kita buka karaoke ustaz, siapa nak nyanyi? Okey, tak apalah, saya tak datang tak apa ya. Kenapa tak datang ustaz? Ya, saya tak setuju ni kalau majlis perkahwinan memang nyanyian dibenarkan, tapi kalau sampai perempuan boleh menyanyi melalak macam tu, memang saya tak datang lah, bagi saya maksiat. Oh ya ke ustaz? Tak apa ustaz. Ustaz mesti datang. Ya, saya janji tidak ada karaoke. Muzik pasang lagu DJ saja. Okey macam tu tak apa. Tu terang tuan-tuan. Tu terang. Itu yang saya amalkan. Itu yang saya lakukan. Nampak tak? Saya akan tanya. Tapi yang saya kenal lah, yang kenal betul-betul, kata, ni haji ni buat kahwin ni ada buat karaoke ke lagi perempuan nyanyi? Oh tak ada ustaz. Pasal muzik-muzik biasa je, ya. Pasal nasyid macam. Okey macam tu saya datang. Confirm saya datang, kecuali ada keuzuran syar'i. Kalau perempuan nyanyi ni berduet lagi tu, Allahu Akbar, ya. Memang saya tak datang lah. Ya. Apabila kan orang kata ustaz, kalau kita dijemput ke majlis perkahwinan, kan wajib kita tunaikan. Nabi kata idza du'iya ahadukum al-walimah, ya, falyutiha. Nabi kata apabila seseorang itu dijemput datang ke walimah, datang ke walimah untuk majlis perkahwinan, maka Nabi SAW kata hendaklah dia datang. Nabi perintah datang. So ulama kata majlis perkahwinan wajib datang kalau tidak ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran, kita tak datang, hukumnya berdosa dan haram. Nampak? Baik, bila kita sebut tentang jemputan ini, ulama-ulama sudah menggariskan. Ada beberapa majlis perkahwinan yang kita tak wajib datang. Kenapa? Ada sebab-sebab tertentu. Pertama, disebabkan kalau tuan punya majlis perkahwinan, dia membeza-bezakan orang miskin dan orang kaya. Orang kaya, tempat makan istimewa. Orang miskin, kat bawah lantai saja. Majlis macam ni tidak boleh dihadiri. Tak hadir pun tak apa. Dan kedua, majlis yang ada unsur-unsur maksiat, maka asal menghadiri majlis perkahwinan itu wajib, tetapi sebab ada unsur maksiat, hukumnya tak jadi wajib. Kita boleh tak datang. Sebab tu saya kata, kalau orang jemput saya datang ke majlis perkahwinan, dan kalau saya tahu dia buat karaoke, perempuan ada menyanyi, ya, maka saya balik. Kalau muzik, lagu muzik, saya okey lagi lah, tak ada masalah lah. Okey lagi lah muzik, lagu-lagu ke apa, ke ada gitar ke, tak apalah, ambil pendapat Imam Syaukani, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, okey lagi. Ya, tapi kalau perempuan menyanyi, saya pantang lah, tak boleh. Ya, pertama haji, kalau ada karaoke mesti perempuan nyanyi. Bila ada perempuan nyanyi, saya tak datang lah. Ini maksiat ni. Ya, baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi pengajaran daripada hadis ini, pemisah antara halal dan haram adalah gendang dan suara, iaitu disunatkan perkahwinan itu diiklankan. Diiklankan macam mana?
Zaman dulu nak diiklankan dengan buat kenduri dan pukulan gendang dan nyanyian. Nyanyian syair-syair zaman Arab dulu lah, macam kita nyanyian-nyanyian ya, masyarakat ikut masyarakat kita, ikut budaya dan masyarakat kita. So cara iklan dia, sebab itu Nabi kata pemisah antara halal dan haram untuk kita iklankan perkahwinan ini adalah gendang, rebana ataupun dengan suara. Kenduri lah kita lakukan ya. Tapi zaman sekarang ni dia ada macam-macam cara. Selain kenduri apa? Dah kahwin masuk dekat Instagram, dah kahwin masuk dekat Facebook. Okey, kawan-kawan semua dah tahu dah. Oh, dah kahwin apa semua. Kenapa tak jemput ni? Bila keluarkan dekat Facebook pula, kawan marah, kenapa tak jemput? Minta maaf, jemput saudara terdekat saja. PKP ni tak boleh ramai-ramai. Ya, dah tak PKP dah boleh dah. Yalah, duit tak ada, kita jemput 200 orang saja. Janganlah kecil hati. Nanti aku belanjalah makan apa semua. Jadi benda ni boleh dengan media sosial, boleh kita iklankan. Disunatkan. Dia masa kita, kalau kita iklankan dekat media sosial, termasuklah dalam apa yang dimaksudkan dengan wadah ataupun cara kata orang tu, untuk kita mensebarkan. Ada soalan, bagaimana majlis kenduri itu jauh? Contoh kita duduk KL, jauh macam mana? Ya, antara disebutkan dalam kitab fiqah, dia keuzuran syar'i. Kalau jauh macam mana? Kalau jauh kita mampu datang, wajib hadir. Contohlah, minggu depan kita free, Sabtu Ahad tak ada apa kerja. Ya, dan kebetulan Sabtu Ahad tu ada kenduri kahwin dekat Johor Bahru ataupun dekat Batu Pahat. Jauh-jauh. Tengok keadaan. Mampu datang tak? Mampu datang macam mana? Ada kenderaan tak? Kedua, ada perbelanjaan tak? Dia ada kereta tapi duit minyak tak ada tak juga? Dengan ada tol tak? Ya. Dan ketiga, terjamin keselamatan keluarga yang kita tinggalkan ataupun rumah. Ya, baik. Pertama, kalau ada kereta, kebanyakan kita ada kereta, boleh datang, alhamdulillah. Ataupun kenderaan awam seperti Grab ke ataupun seperti apa. Ya, kalau nak pakai taksi, pakai Grab, duit banyak pula kan. Ya, tengoklah. Kalau tak ada kereta, dia mampu tak nak bayar Grab pergi balik. Contoh. Okey, biasa pakai kereta lah ataupun sewa kereta. Lebih jimat. Cuma isi minyak. So, kalau ada kenderaan, ada tak perbelanjaan untuk perjalanan? Mampu tak? Kalau ada, memang ada duit. Orang tu ada duit nak belanja minyak. Tapi kalau dia habiskan duit minyak, nanti makan keluarganya tak ada. So, kat sini tak wajib. Maksudnya, dia ada kenderaan dan duit perbelanjaan nak pergi kahwin. Nak untuk isi minyak, tol. Nampak? Ya? Kalau dia belanja duit yang ada pada poketnya itu untuk tol dan minyak, dan ada lebih untuk makanan, keperluan ahli keluarga dan dirinya sendiri. So kat sini hukumnya adalah wajib. Nampak tak? Ya. Dan isu ketiga, keselamatan. So zaman sekarang keselamatan tak jadi isu dah. Kunci rumah, ya, kita pergi kunci baik-baik. Nak zaman sekarang ni kita ada alarm dan sebagainya. Maka tidak menjadi masalah. Dan tambahan pula macam saya kan, saya kalau nak pergi bercuti jauh-jauh, saya kunci rumah apa semua, ya, saya pesan kat abang ipar saya, kadang-kadang tengok dan sebagainya, dan saya buat laporan polis. Encik, saya akan berada di Langkawi lebih kurang dalam seminggu, jadi saya kat sini tak ada. So polis akan tengok lah. So isu tak ada masalah. So cukup tiga-tiga ni tuan-tuan, dia wajib pergi. Dia wajib pergi walaupun jauh. Tapi kalau kata tiga-tiga ni ada, tapi faktor kesihatan, saya tak boleh jalan jauh, ya, memang doktor kata tak boleh, maka tak wajib dia pergi. Ya, tengok keadaan. Baik, kalau ada dua majlis pada waktu sama, nak pilih mana dulu? Terima kasih. Ya, nak pilih mana? Pilih crush lah. Majlis perkahwinan crush. Tu crush. Ya, kalau pergi majlis perkahwinan crush, sakit hati. Tak dapat crush orang lain, dapat crush kita, kan? Rasa kecewa rasanya. Ya, gurau saja kepada penanya itu sendiri, ya, pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau pertembungan berlaku dalam satu waktu yang sama, ya, kalau dekat dan tidak jauh dan dia mampu untuk menghadir kedua-duanya, wajib dia datang. Macam contoh, katakanlah saya ada majlis perkahwinan dekat Kajang. Lepas tu dalam hari yang sama saya ada majlis perkahwinan dekat
KL. Kajang KL tak jauh, setengah jam. So macam mana? Datang dua-dua sekali. Datang dua-dua sekali macam mana? Datang situ dan datang sini. Ada orang lebih bijak, dia hantar wakil. Dia pergi sana, anak dia pergi sini. Cantik juga tu. Pun okey juga wakil. Wakil pun okey juga. Dalam fiqah pun disebut wakil. Ya. Jadi keadaan. Tapi kalau yang jauh tu, kalau kita pergi sini, yang sana tak dapat datang. Sebab apa? Majlis habis pukul 4, habis pukul 5. Pergi sini, pergi sana perjalanan dah habis pukul 5, dah jauh. Mungkin kat Kuantan ke. Maka kita dahulukan yang dekat. Yang jauh tu minta maaf tak dapat datang sebab jauh hari ni ada majlis, tak dapat nak raikan dan sebagainya. Maka tak wajib dan tidak diperwajibkan dalam keadaan sebegini. Ya. Baik, dan kalau ada pertembungan antara dua tu, ya, kita tengok keadaan. Yang satu tu kita punya darah daging. Contohnya hari yang sama majlis akad nikah, anjuran abang adik-beradik sendiri. Dan satu lagi kawan baik. So mana nak utamakan? So utamakan majlis silaturahim, darah daging sendiri. Contoh, abang kita buat majlis perkahwinan untuk anak saudara kita. Abang saya, dia nikahkan anak dia ataupun dia buat majlis perkahwinan anak dia. Maksud anak saudara lah. Maksudnya saya kena utamakan majlis perkahwinan anak saudara saya. Majlis yang dianjurkan oleh abang saya. Pasal apa? Lebih utama, kita utamakan silaturahim berbanding ukhuwah. Silaturahim apa? Silaturahim itu hubungan pertalian. Yang ada pertalian darah dengan kita ni tuan-tuan. Ya, manakala ukhuwah yang tak ada pertalian darah tetapi dia seagama, dia saudara seislam. Ya, kalau ukhuwah dengan silaturahim kita dah tahu bezanya. So bila kita ada pertembungan majlis perkahwinan, maka kita nak bagi prioriti kat mana? So prioriti, agama kata, Islam kata prioriti perlu diberikan kepada darah daging. Itu lebih utama. Kalau tak dapat datang dua-dua sekali, Ustaz, kalau tak datang, ini my BFF, my best friend forever. Ya, tak kira lah best friend forever ke, tak perlu minta maaf lah. Engkau the only friend of mine. Kata-kata macam tu. Ya, satu-satunya kawan saya yang paling terbaik. Tapi minta maaf, dalam part ni agama kata, Islam kata wajib dahulukan silaturahim. Silaturahim apa? Adalah darah daging kita. So tengok keadaan macam mana. Okey, harap jelas jawapan itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak bacakan pada malam ini. An Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajidi wadribuhu alaihi bid-dufuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iklankanlah pernikahan ini. Dan nikah okey dah kahwin, alhamdulillah, ya. Nikah yang terbaik macam mana? Iklankan nikah macam mana? Dengan kenduri kahwin. Ya. Baik. Dan waj'aluhu fil masjid, dan jadikan nikah itu, iaitu akad nikah, di dalam masjid. Disunatkan. Dalam mazhab Syafi'i, nikah tu disunatkan di dalam masjid. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tu. Ya. Sebab tu kalau kita tengok ramai yang nak nikah anak dekat masjid. Betul tak? Betul, sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh ulama-ulama salaf. Walaupun ada yang ulama kata dhaif, tapi tetap diamalkan oleh para ulama. Ada ulama kata sahih. Ya. Jadi jadikan ni dekat masjid. Dan begitu juga wadribu alaihi bidufuf, dan pukul gendang. Pukul gendang ni maksudnya bergembira. Bergembira, lelakinya macam zaman Nabi tu joget lawan pedang, belembing dan sebagainya. Joget adat macam kita tu zapin. Tapi jangan zapin, jangan zapin lelaki perempuan. Jangan. Ya. Kalau ada, okey, antara tentatif majlis perkahwinan ada joget zapin daripada persatuan perempuan pun ada, jangan datang. Itu maksiat. Kalau perempuan joget depan lelaki ajnabi, maksiat. Ya, kalau kami ni masyarakat set Syarifah ni tuan-tuan, memang ada joget. Samra nama dia. Ya, buat samra, jogetlah. Lelaki ada satu lapangan memang dia sediakan joget-joget. Dia ada muzik, ada gendang apa semua tu, joget. Samra, ada cara-cara teknik macam mana. Belum tengok skill saya lagi tuan-tuan. Ya.
Tapi perempuan ada joget, ada. Perempuan ada joget tapi ada bilik khusus. Muzik tu dia main sampai ada mic tu dimasuk dalam bilik khusus, tutup, tak boleh orang masuk. Perempuan saja boleh masuk. Nampak? Walaupun lelaki mahram boleh masuk, pasal apa? Ada perempuan ajnabi juga. Ini. Ya. Jadi kat situlah, dalam bilik yang luas besar, wanita buat samrah. Ini kalau Syed Sharifah kahwin lah kan, dia macam tu, ada majlis-majlisnya, ada joget lah. Ya, kalau orang Melayu dulu ada joget lambak. Ini maksiat dan wajib ditinggalkan, dan tak boleh diamalkan, dan tak boleh dijadikan sebagai satu amalan yang kita rasa tak salah untuk dilakukan, tidak. Tapi kalau joget yang tidak melibatkan ikhtilat, percampuran lelaki perempuan, no problem at all. Perempuan joget tempat lain, lelaki joget tempat lain, tak ada masalah. Jelas ya? Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata pukullah gendang. Ya, so dalam hadis ni ada 3 sunnah dalam perkahwinan. Iklankan dia. Ya, iklankan dia sama ada kita bagi tahu cara walimah perkahwinan. Ya, ataupun zaman sekarang kita boleh iklankan dekat Facebook, dekat Instagram. Alhamdulillah saya dah menikah dengan buah hati saya, Intan Patung Pancung Payung saya, begini-begini ya. Cantik ya. Ya, jadi nikah tu akad nikah. Aku nikahkan nikah dengan anak perempuanku sekian-sekian dengan mas kahwin sekian-sekian. Aku terima nikah fulanah binti fulanah binti fulan dengan mas kahwin sekian dekat dalam masjid. Ini khutbah nikah apa semua, serah mas kahwin dekat dalam masjid. Ini ya. Dan kedua disunatkan buat keduri, dan ketiga bergembira. Bergembira dalam majlis perkahwinan iaitu buat nyanyian, pukul gendang dan seumpamanya. Itu tak bisa, asalkan muzik dan pukul gendang itu tidak melibatkan perkara maksiat seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita tidak sambung hadis ini lagi sebab hadis lepas ni panjang. Cukup lebih kurang dalam 45 minit kita sudah bersiaran. Okeylah tu untuk standard kuliah maghrib, kuliah isyak, standard macam tu lah. Ya, maka di sini tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung nanti pada Ahad minggu depan, insya-Allah, kitab yang sama yang mana kita nak bincangkan lagi banyak hadis-hadis mengenai perkahwinan, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi melihat, dan terima kasih pada yang menanya tadi. Saya minta maaf gurau-gurau tadi tu, kalau terlepas cakap ataupun terkulis hati, saya minta maaf. Yang mana yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada soalan terakhir, wajib tak asingkan tempat makan lelaki dan perempuan? Ada yang kata wajib, ada yang kata macam restoran. Ya. Baik, kalau diasingkan, yang mana untuk timbulkan fitnah, buat asing baguslah. Ya. Kalau tak asing kan biasa je. Kalau kita buat asing payah juga, sebab apa, datang by family kan. Ya, dan kita nak sediakan meja bujang susah juga. Kadang-kadang anak kita pun ikut anak kita bujang. Tapi tengok keadaan. Tapi kalau bercampur meja tapi dari segi sudut ikhtilat tu terjaga. Walaupun bercampur tapi tidak dikatakan sebagai benda tu membawa kemaksiatan. Contoh macam kat pejabat kan. Macam dekat sekolah kan, kat sekolah kan dalam bilik pejabat guru tu kan lelaki perempuan bercampur, walaupun meja berbeza tapi bertembung dan sebagainya. Tapi itu percampuran yang tidak membawa kepada maksiat. Nah ya, tapi kalau dalam majlis perkahwinan, walaupun ada lelaki ajnabi duduk di depan lelaki ajnabi, saya duduk depan saya dengan isteri saya tengok bini orang tengok bini saya. Kan? So kalau kita nak pisahkan agak susah. Agak membebankan tuan rumah dan membebankan keluarga. Jadi orang kata ada pisah nanti nak bawa anak susah, nak jaga anak susah. Kadang-kadang ada anak kecil. Ada anak kecil nak kena jagalah, bini jauh-jauh. Jadi bini nak makan susah. Kalau duduk sebelah-sebelah, seorang jaga, seorang makan. Ni tak payah nanti nak kena pergi hantar sana, kan payah. So selagi mana percampuran itu tidak membawa kemaksiatan, seperti mana contoh kita duduk kat office kan. Ya. Macam tuan-tuan kerja kat office percampuran lelaki perempuan, tapi percampuran itu tidak sampai membawa kepada maksiat. Tak adalah kita duduk sebelah meja dia kita bergesel bahu, tidak ya.
ataupun meja depan-depan macam tu. Saya pun dulu kerja tiba Khadijah campur. Tapi saya ada meja dia ada meja dia. So memang dalam satu ruangan besar tu bercampur, tapi percampurannya tidak membawa maksiat. Maka okeylah kalau dalam konteks Malaysia ni ya dia buat macam tu, tapi percampurannya ikut uruf tidak membahayakan diri kita dan tidak menjurus kepada maksiat, tidak menjadi masalah. Ya baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan rahmat. Ya, setakat itu saja. Mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.